الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah himpunkan kita beramai-ramai semata-mata untuk memperingati peristiwa yang besar yang berlaku kepada manusia yang paling agung, manusia yang menjadi contoh yang patut kita ikuti. Itulah dia, namanya Muhammad bin Abdullah. Mengingati peristiwa berlakunya hijrah antara Nabi dan para sahabat untuk membuat perubahan yang ketara. Apabila berlaku hijrah, maka berlakulah perubahan yang sangat nyata. Jadi dengan itu, semangat hijrah itu yang kita sambutkan setiap tahun, setiap masa, setiap ketika, setiap detik, setiap saat. Kita menyambut tahun berlakunya hijrah itu. Peristiwa ini kita rakamkan daripada Al-Quranul Karim. Ya, kata Allah dalam Quran. Nanti kena kejap. Okey, Allah kabul dalam Quran. Suratul Baqarah ayat 218. Apa kata Allah? Wallazina sabar. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, ya. Sekali lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surah apa? Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ingat tu. Balik rumah cek. Ya, sekali lagi. Ayat Quran ni banyak kali baca tak nampak. Lagi banyak lagi dapat pahala. Nak kita nak pahala ni? Ada orang ni? Ada. Enggak kita nak pahala? Ada? Kalau enggak, banyak kalilah kita baca ayat Al-Quran Karim, Ayat itu berbunyi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah. Cakap Melayunya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Daripada ayat yang kita baca tadi, ada ayat lain tapi saya kerana kita ada SOP panjang sangat. Cukup setakat ini. Ayat itu aja. Daripada ayat ini kita faham, kalau hendakkan rahmat Allah, kita kena ada 3 kategori, 3 ciri. Yang pertama kena beriman. Yang kedua kena berhijrah. Yang ketiga kena berjuang di jalan Allah. Barulah ada harapan nak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kita faham dari ayat ini, kalau hendak ke rahmat Allah mesti ada 3 perkara. Yang pertama kena beriman. Beriman tu macam mana? Setakat percaya aja tak cukup. Kena beriman sehingga terasa di hati. Beriman ada 5 peringkat. Itu lain cerita lain ya. Kena panggil saya lagi sekali lah. Cerita tentang iman aja ya. Yang kedua kena berhijrah. Hijrahnya itu seperti apa? Pindah. Lepas hijrah balik ke rumah, gulung tikar bantal, pindah ke kampung. Ya, yeah, betul kan? Bukan itu hijrah yang dikehendaki ya. Nanti kita cerita insya-Allah. Yang ketiga kena berjuang di jalan Allah. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, hendaklah kita gunakan di jalan yang diredai oleh Allah Taala. Itu namanya berjuang jalan Allah. Whatever you have must be used to highlight atau to appraise the standard of Islam. Baru apa? Baru namanya berjuang jalan Allah. Apa saja kita gunakan, apa saja yang Allah anugerah kepada kita, kita jadikan alat untuk meninggikan taraf Islam. Itu namanya berjuang jalan Allah ya. Ada harta, gunakan harta di jalan Allah. Ada pangkat, gunakan pangkat itu di jalan Allah. Ada ilmu, gunakan ilmu itu di jalan Allah. Ada masa, gunakan masa itu di jalan Allah. Ada tenaga, gunakan tenaga di jalan Allah. Whatever you have, mesti dijalankan dengan jalan, mesti digunakan di jalan Allah. Kalau ada 3-3 ni, baru layak untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Ya, hendak ke tanda rahmat Allah? One more time, hendak ke tanda rahmat Allah? Buat apa? Ya, nasi minyak boleh mamam. Nasi Arab ke apa kata temuli tadi ya? Boleh mamam. Air boleh minum. Motorkar boleh dipandu. Motosikal boleh ditunggang. Rahmat buat apa? Tapi saya tanya dia enggak. Boleh enggak tanya untuk apa dia tak tahu. Untuk apa? Untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau nak masuk dalam syurga tuan-tuan dan perempuan, hanya boleh dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan pahala semayang kita tadi. Bukan dengan pahala tuan-tuan mengaji malam ni. Bukan dengan pahala saya berceramah malam ni. Bukan dengan pahala sedekah, tuan-tuan sedekah untuk surau pada malam ni. Itu belum lagi melayakkan kita masuk dalam syurga. Mesti dapatkan rahmat Allah, baru layak masuk dalam syurga ya. Kalau ada rahmat, you can only go into paradise if Allah consents His rahmat towards you. Kalau tidak, jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan balik ranyangit aja aku boleh mati ke syurga mana lagaknya, syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, lagi apa? Darussalam ke, Jannatul Khuld ke. Jangan perasan. Tahu apa perasan? Perasan tahu apa? SS, apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Tak ada rahmat jangan mimpi nak masuk syurga ya. Jadi nak dapat rahmat Allah ada 3 tadi. Yang pertama kena beriman. Iman ada 5. Yang pertama laju-laju saja ya. Yang pertama namanya iman apa? Yang pertama namanya iman taklid, ngeko-ngeko. Yang kedua namanya iman ilmu. Ada ilmu tapi tak terasa di hati.
Yang ketiga namanya iman ayan, iman yang terasa di hati. Kalau hendak masuk syurga, ini iman yang melayak kita masuk syurga, iman ayan. Yang keempat atas lagi namanya iman hak, dan kelima namanya iman haqiqah. Itu bab iman, mesti beriman. Iman tu mesti diterima oleh Allah. Allah istihar kita sebagai orang yang beriman. Baru layak untuk mendapat rahmat dari Allah Taala. Ya. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah. Berhijrah, pindah. Tapi pindah itu dah tak ada dah. Itu sekali je. Di zaman Rasulullah diperintahkan supaya berpindah dari Mekah ke Madinah. Sekarang ni tak ada lagi. Kata Nabi apa? La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah. Selepas tentera Islam menang, dapat menawan Mekah, dapat menguasai Mekah, lepas itu tak ada hijrah lagi. Yang ada hanyalah jihad. Jihad artinya berjuang jalan Allah, peperangan. Lepas itu banyak peperangan, satu peperangan menentang musuh, Dan juga niat untuk berjihad. Tapi sekarang ni hijrah yang betul-betul tak ada. Hijrah fizikal dah habis. Yang nak berhijrah ialah sikap ataupun pendirian. Change your attitude. Mesti bersikap ke arah meninggikan syiar Islam. Kalau dulu semayang di rumah aja bagi orang lelaki, bila ada nak berhijrah, mesti pindah ke mana? Pindah di mana yang didirikan jemaah. Surau boleh, masjid boleh, di markas boleh, mana-mana lah asalkan didirikan jemaah. Jangan seorang-seorang rumah. Kerana kalau dia semayang sengaja tak siur semayang berjemaah, dengar elok. Kalau dia memang tak siur datang berjemaah, maka semayang itu dikira sesat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, sahaja tak siap nak datang ke masjid, tak siap datang ke surau, tak siap nak datang ke tempat yang didirikan jemaah, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang di rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi, sesatlah kamu. Artinya tak ada dapat pahala jemaah. Cuma dia tidak berdosa kerana meninggalkan semayang, itu aja. Tapi dia kira sesat. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan sunat, Bagi orang lelaki fardu kifayah semayang berjemaah, 5 waktu sehari semalam. Itu hijrah namanya. Itu namanya hijrah. Kalau dulu kedekut, bakhil, tangkai jerin, tai hidung masin, cikir, tahu cikir? Cikir tu penting kedekut lah. Itu orang kampung Gajah kata cikir tau. Kena sebut betul, cikir, jangan ciki, tak betul. Cika, tak betul. Ciku lagi, tak betul. Nak sebut cikir. Imalahnya tu nak betul. Tahu imalah? Imalah tu dia baca Quran salah sengit tu. Wadduha wal laili idza saja, cikir. Apa dah bunyi? Cikir, kedekut. Kalau dulu cikir, bila kita masukkan semangat hijrah dalam diri kita, kita sudah tukar menjadi pemurah, tukar menjadi penyantun, tukar menjadi prihatin terhadap penderitaan orang yang tak berapa ada. Itu hijrah tu namanya. Kalau kau tu ketik aja tengok orang mengamalkan sunnah Nabi. Ketiknya aku tengok Haji Ibrahim tu pakai sopan, berjanggut macam kambing. Berjanggut macam kambing. Kapior tu tahu. Kalau menghina sunnah Nabi, jadi kapior. Kalau dulu apa itu ubah sikap itu. Dia amalkan sunnah Nabi. Berjanggut dia, bersugi dah ni tahu apa ni? Banyak orang menghina ni tahu. Ni apa ni? Kali sugi. Allah genyi aku tengok Haji Ibrahim tu bulan poket. Genyi aku tengok ni. Itu jadi kafir jadinya. Dengan semangat hijrah kita kena buat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat hijrah. Kemudian kena berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ni perintah Tuhan,
Apa saja kita ada, kita gunakan di tempat yang Allah redha. Itu namanya berjuang jalan Allah lah. Di antaranya ialah hadir dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini dalam majlis ilmu dikira dalam perjuangan di jalan Allah ni. Kerana ini jaminan dari Nabi. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik, tak ada balik, padam dia, stroke ke apa-apa lah, langgar lori ke, tak sempat balik, maka dia kira mati dalam perjuangan di jalan Allah. Orang mati dalam perjuangan jalan Allah, mati apa gelarnya? Syahid. Nak kata tak? Tak. Orang mati syahid di antara 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Salah satu daripadanya syahid. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali Allah, yang kelima orang-orang yang mati syahid, yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu orang-orang yang dijamin masuk syurga tanpa hisab. Jadi kalau dia syahid, dia dapat masuk syurga tanpa hisab, ya. Tak ada kena cek. Nak ke tak nak masuk syurga tanpa hisab? Siapa tak nak? Nak? Okey. Siapa nak mati kejap, nak ke tangan? Sudah tak nak pula. Lagi tak belum. Memang tak nak pun. Saya pun tak nak. Walaupun dijamin masuk syurga. Tak nak kita ni. Kerana mati itu tak ada siapa yang nak. Allah ada kabul dalam Quran. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kalau boleh kita nak lari dari mati, tapi mati juga. Jadi itu ya. Kena berjuang jalan Allah. Di antara orang berjuang jalan Allah ialah orang yang sentiasa menghadiri majlis ilmu. Sebab itu kalau ada ustaz-ustaz ngajar, bukan Haji Ibrahim aja, siapa-siapa aja. Siapa mana ada ustaz ngajar, asal ilmu tu memberi manfaat, jangan tuang. Kalau tuang, dia tak hendak syahid, tak hendak berjuang jalan Allah. Kalau dia mati dalam menuntut ilmu tu, dia dikira syahid, masuk syurga tanpa hisab. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat rahmat Allah bukannya senang tau. Nak dapat rahmat Allah tu bukannya senang, tapi kena usahakan juga supaya kita dapat rahmat Allah. Bukannya nak dapat rahmat Allah tu rajin sembahyang, rajin puasa, rajin mengaji, rajin baca Quran, rajin selawat, rajin itu aja tak. Itu bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak bagi rahmat, mudah aja. Kalau Allah tak nak bagi rahmat, lantaklah. Sedekahlah satu dunia sekalipun. Sembahyanglah sama lesut-lesut dahi, tak dapat apa tak dapat rahmat dari Allah Taala. Allah tak bagi rahmat. Bacalah Quran dari sepanjang masa baca dia, ya. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak dapat. Tak dapat masuk syurga. Selawatlah kerjanya. Ya. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak masuk syurga. Ada satu cerita tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah cerita di sini kejap entah. Saya setiap bulan datang ngajar bagi orang yang baru datang malam ni. Saya setiap bulan ngajar sini. Yang ini saya dah cerita di sini, wallah malam saya tak tahu. Dah lupa. Malu nak orang tua. Orang tua bukan ingat pun. Hari ni cerita esok dah lupa. Ada satu orang di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dia tak sebut zaman mana. Mungkin zaman Nabi Musa kot, ya. Dia duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang di atas pulau tu. Orang lain sama tak ada. Manusia tak ada. Dia seorang saja manusia atas pulau tu. Kerjanya semata-mata menyembah Allah. Macam-macam lah. Bukan sembahyang cara kita ni. Itu kemudian ya. Cara dia lah. Di zaman dia. Zaman Nabi Musa macam mana dia sembahyang. Macam itulah. Kerjanya menyembah Allah aja. Beribadat aja. Tak ada melakukan maksiat. Apa maksiatnya? Dia seorang di pulau tu. Apa nak buat?
Apa maksud nak buat? Nak ambil nombor ekor mesti ada kedai ekor. Ini pulau tu seorang mana ada kedai nombor ekor. Nak minum arak mesti ada kedai arak. Mana ada kedai? Ha? Mana nak minum arak? Mana nak ngumpat? Dia seorang di dalam pulau tu. Ya. Bukan ada orang lain ngumpat. Kalau ada orang boleh dia umpat Tok Imam ke, dia umpat Tok Siak ke, dia umpat Bilal ke. Tak ada, dia seorang je. Lagi apa? Takkan nak ngumpat pokoknya. Pokoknya ada lah. Takkan nak ngumpat laut, takkan nak ngumpat awan. Nak main truk kelin mesti nak ada geng, mesti nak ada 6 orang. Tahu nak main truk kelin lah. Ya Allah, tak erti. Daun 2 motor daun 3. Mesti nak ada geng. Ini tak ada dia seorang. Maka dia pun duduklah di pulau itu beribadah saja selama 300 tahun. Berapa tahun tuan-tuan? 300 tahun. Orang dia dulu umurnya panjang-panjang. Firaun aja 500 tahun lebih umurnya. Panjang-panjang umurnya. Sudah 300 tahun maka dia pun mati. Bila mati ditimbang amalannya, ditimbang pahalanya berbanding dengan dosanya. Esok tuan-tuan, kita bila mati esok, ada timbangan besar-besaran, ada dacing besar-besaran, nimbang pahala dengan dosa. Kalau berat pahala, tanda Allah redha dengan dia. Tak pernah dengar kayak ni. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tak pernah dengar. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Besok ada timbangan menimbang dosa dengan pahala. Ada dua daun tu. Satu untuk pahala, satu untuk dosa. Jadi orang ni tadi 300 tahun pahala aja, tak ada dosa. 300 tahun ibadah aja, dosa langsung betul. Jadi berat benar pahalanya. Maka dari segi logiknya, dari segi akalnya, dia layaklah masuk syurga, mun tak ada dosa. Memang layak pun. Allah berkata, wahai malaikat, pimpin hamba aku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku. Dengan rahmatku katanya. Ketika itu orang tu sombong pula, action pula, ego pula ketika itu. Apa kata dia? Ya Allah, aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu katanya. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. I think I am qualified to go into paradise because I have been worshipping you for 300 years. Faham tidak? Tak faham tapi tak ngaji seorang putih tu. Aku telah beribadah kepada kamu selama 300 tahun. Aku rasa aku layak masuk syurga kamu. Kata Allah, baik, kata Allah. Kita tengok layak ke tak layak ibadat kamu selama 300 tahun memasukkan kamu dalam syurga. Boleh atau tidak ibadah kamu, pahala kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang telah aku bagi kepada kamu selama 300 tahun. Nikmat Allah banyak mana? Tuan-tuan dan puan, nikmat Allah banyak mana? Berapa? Tak terkira banyaknya. Allah dah kabul Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terkira oleh kamu. Terlalu banyak nikmat. Nikmat dalam diri, nikmat luar diri, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat perut, nikmat kemaluan, nikmat macam nikmat belakang tu. Itu dalam diri. Yang di luar tu udara yang Allah bagi, cahaya yang Allah bagi, makan yang kita nak makan sekarang ni, semua nikmat belakang tu. Isteri yang Allah bagi, anak-anak yang Allah bagi, ilmu yang Allah bagi, itu semua nikmat belaka, tak terkira oleh kita. Boleh tak ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang aku bagi kepada kamu? Bukan semua nikmat dia baik. Allah ambil sebelah mata aja. Mata ni ambil sebelah. Bukan dua belah ya. Mata kita ada dua kan? Ambil sebelah mata. Letak atas daun. Bukan daun kayu ni, daun timbang, kata. Daun timbang. Kemudian
ambil pahala dia selama 300 tahun. 300 tahun ni ibadah ya. Dengan zikirnya, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tasbihnya, dengan selawatnya. 300 tahun ni ibadah. Letak daripada satu tahun yang lain. Sini sebelah mata, sini 300 tahun ni ibadah. Bila ditimbang mana berat lagi? Agak-agak tentanya mana berat? Berat lagi sebelah mata. Maknanya ibadah dia selama 300 tahun tak layak membayar walaupun sebelah mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah khabar pada dia, you see, Allah tak reti takkan putih kan? Your worship for 300 years do not qualify you to go into my paradise, because you cannot even pay one eye from me. Therefore, you are not qualified to go into paradise. So, if you are not qualified to go into paradise, where do you go? You go to hell. Ada cakap putih. You go to hell. Lalu diperintahkan malaikat. Wahai malaikat, heret orang ni, masukkan dia dalam neraka. Kerana dia tak mau masuk syurga dengan rahmat aku. Masukkan dia dalam neraka. Malaikat bukan reti nak derhaka kepada Allah. Dia bukan reti nak melanggar perintah Allah. Kerana mereka itu sifatnya sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah. Ya, dan dia tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan oleh kepada mereka. Kalau Allah suruh bedal, apa buat dia mah? Bedal. Allah suruh balon, apa buat dia mah? Balon. Allah suruh pelupuh, apa buat dia mah? Pelupuh. Itu malaikat. Tak reti nak derhaka. Maka dia heret dia malaikat. Masa heret itu dia menjerit, ya Allah, ampunilah dosa aku, kata. Aku tak lalu masuk neraka kamu, tak tahan aku, kata. Masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmat kamu. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah sifatnya apa? Di ujung ayat tadi apa? Wallahu ghafurur rahim. Maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Lalu Allah ampunkan dosa dia dan dapatlah dia masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan pahala ibadahnya, hanya dengan rahmat saja dia dapat masuk syurga. Kita pun begitu. Kalau tidak rahmat Allah, mesti layak dulu. Mesti datang kasih sayang dari Allah SWT. Buat segala itu Allah datangkan hukum. Tidak rahmat Allah, Allah datangkan hukum. 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. 5 itu hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita. Baru datang kasih sayang Allah. Ya, yang wajib buat, jangan tinggalkan. Apa saja yang wajib, jangan tinggalkan. Buat. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Benda yang Allah haramkan jangan dibuat. Yang sunat buat sebanyak-banyak mampu. Sebanyak-banyak yang mampu buat. Jangan juih aja bibir bila dengar sunat. Taklah sunat kan wajib. Orang lain buat yang sunat dia tak nak. Dia tak siap nak buat yang sunat. Padahal yang sunat tu datang kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasihkan dia. Yang sunat tu yang mendatangkan darjat di sisi Allah Taala. Allah bagi pangkat di syurga. Nak pangkat tak? Di syurga ada pangkat tau. Apa pangkatnya? Al-muflihun, yang mendapat kemenangan. Al-faizun, apa itu faizun? Yang dapat kejayaan. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Ashabul yamin, golongan kanan. Itu pangkat-pangkat di syurga. Ya. Jangan jui aja. Kalau tak esok orang lain dapat, dia tak dapat. Orang lain buat banyak yang sunat-sunat tu, dia tak dapat apa-apa. Ngedit lah, tahu ngedit. Ya Allah, tak dia bercakap hukum gajah ni. Ngedit, tu ngedit. Tu bedik-bedik je. Orang lain dapat, dia tak dapat. Kenapa? Orang lain tu banyak mengerjakan yang sunat-sunat. Dia tak nak. Macam-macam sunat. Semayang ada yang sunat, puasa ada yang sunat. Ini belum haram ni. Sunat puasa ni tahu. Dia masuk bulan haram ni. Lebih-lebih lagi pada 9 dan 10 bulan-bulan haram tadi ya. Hari Tasu'a dan hari Ashura. Banyak puasa. Setiap hari puasa tu kalau dah boleh 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Kalau boleh, tak boleh paling komanya 10 bulan haram.
Banyak perkara yang sunat kita lakukan pada hari itu ya. 10 Muharram. Kerana itu peristiwa besar tu. Banyak benda-benda yang berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul pada 10 bulan Muharram tu ya. Ada 14 perkara yang patut kita lakukan pada hari itu. Lain kali cerita itu ya. Ada yang sunat. Yang ketiga sunat, yang keempat makruh. Ini pun betul juga. Bila dengar makruh tu jui Haji Bibi. Alah makruh. Bukan haram, makruh. Tahu jui. Bibi tak? Ya. Seolah-olah yang makruh tu tak ada apa-apa. Padahal yang makruh tu artinya Allah benci. Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat suka ke? Kalau Allah benci, Rasul-Rasul suka ke? Kalau Allah benci, wali-wali Allah suka ke? Kalau Allah benci, sahabat-sahabat besar yang dijanjikan syurga itu suka ke? Bayangkan tuan-tuan, kalau orang di surah Al-Hijrah ni bencikan seorang, macam menderita ada orang tu. Semua sekali bencikan dia. Tegur tak nak nyawat. Lagi apa? Bagi salam tak nak jawab. Nak minjam tak baginya. Semua benci. Menderita ke tak? Tapi tidak dihukum aja. Tidak diseksa, tidak didenda, tidak diseksa, tidak diazab. Tapi Allah benci macam. Sebab itu yang makruh-makruh tu jangan jui Haji Bibi tu. Tinggalkan. Bila kita tinggalkan, baru dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah kasih. Kerana dia meninggalkan yang makruh. Yang harus apa nak buat? Jadikan ibadah. Yang harus tu semua boleh jadikan ibadah. Sebab yang harus yang banyak kita lakukan. Menguap harus. Cari pahala dengan menguap. Berosin harus. Mamam harus. Harus. Tahu mana pergi sana belakang tu. Harus tu. Boleh dapat pahala tak? Kita dah baca kitab namanya Hidayatul Salikin. Ada tak? Adab-adab masuk tandas ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada? Ada. Ada tak betul? Ada. Adab mamam ada tak? Ada. Adab tidur ada tak? Apa saja kita buat yang harus-harus tu dapat pahala di sisi Allah SWT ya. Ini namanya hijrah. Berubah sikap kita. Bila kita berhijrah, barulah dapat pahala di sisi Allah. Itu namanya kita telah menghayati semangat hijrah. Kalau tidak buat je lah ya. Sembang labun aja. Yang sunat tak nak buat, nehin aja. Yang makruh buat juga, Allah makruh. Itu labun je lah. Jangan mimpilah nak dapat rahmat Allah Ta'ala ya. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala kena datangkan berkat. Kena berkat. Mata nak berkat, telinga nak berkat, lidah nak berkat, tangan nak berkat, kaki nak berkat, perut nak berkat, kemaluan nak berkat. Apa saja kita miliki biar berkat. Bila berkat, baru Allah bagi rahmat kepada kita. Bila dapat rahmat, baru dapat kita masuk ke dalam syurga. Jadi nak berkat dulu. Nak berkat kena ikut hukum saja lah. Alim hukum tu kena amalkan sewajarnya. Yang wajib kena buat, jangan tinggalkan. Yang haram kena tinggalkan, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak mampu. Yang harus jadikan ibadah. Itu semangat hijrah ya. Supaya kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala dan layak kita masuk ke dalam syurga ya. Itulah dah bunyi dah tetek-tetek tu. Kena ikut SOP. Kalau tak ikut SOP nanya ya. Saya boleh 2 jam lagi boleh sama ni tau. Tapi tak ikut SOP, dah ada yang udah nyala mati di belakang tu. Nak berhenti lah tak je, dah bunyi ke dah nak berhenti ya. Okey. Pendek je, santai je disuruh ya. Disuruhnya ni santai je pun, bukannya serius mana. Pergi santai. Jadi mudah-mudahan kita dapat semangat hijrah tu dalam diri kita. Kena buat malam ni. Azam juga. Tiap-tiap tahun baru kita kena ada azam. Kata orang putih ada resolution. Ya. Ada azam. Azam kita nak berubah.
Kalau dulu malas, kena jadi apa? Jadi rajin. Kalau dulu rajin, jadi malas. Kalau dulu rajin, bertambah rajin. Kalau dulu bakhil, sekarang jadi apa? Pemurah. Kalau dulu pemurah, jadi bakhil. Tidak, bertambah pemurah. Gitu seterusnya. Kalau dulu tak pernah baca Quran, hari ni dalam semangat hijrah ni banyak baca Quran. Baca Quran hari-hari. Kerana bila baca Quran tu, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Lepas tu baca Quran tu, kena baca juga maknanya. Jangan baca Quran saja tak tahu mana. Kalau dia baca Quran saja tak baca makna, sopalah nyanyi lagu Hindustan pandai tapi makna tak tahu. Dia baca aja pandai. Tapi mana tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan tapi tak tahu mana. Ya ho janggali kahai apa tu? Apa tu ya? Cel Mary, sate hai Mary, hati apa tu? Saya pun tak tahu. Tapi baca juga maknanya. Bila kita baca kita akan jumpa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cari mana? Cari. Oh, ini dia mana yang punya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Artinya Allah yang reda hanya Islam saja. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Faham tidak ya? Kena ikut cara Islam. Itu Quran. Bila baca Quran baru kita tahu. Lagi baca-baca kita akan jumpa ayat lain. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kena ikut Islam. Whatever you do, mesti ikut cara Islam. Kalau tak, Tuhan tak terima ya. Kalau Tuhan tak terima, rugilah ya. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, pakaian cara Islam, keluarga ikut didik keluarga cara Islam, whatever mesti ikut cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Itu semangat hijrah yang kena ada pada diri kita ya. Mudah-mudahan kita terangsang untuk berubah malam ni. Insya-Allah berubah. Kerana kita semua tak nak masuk neraka. Kita semua tak nak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang yang jahat tu bukan dia seronok kena buat jahat tu, dia pun nak masuk syurga juga. Kalau tanya kamu nak syurga atau neraka, dia kata nak syurga juga. Tapi nak syurga kena amalkan. Kena buat benda yang Allah suka, kena tinggalkan apa yang Allah larang. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Patutnya saya sejak ngajar ada bagi peluang bertanya, tapi malam ni tak ada lah ya. There will be no question and answers tonight. Kalau nak tanya datang bulan depan, insya-Allah. Kita baca kitab, insya-Allah ya. Sekian dulu. Ampun maaf kalau ada lah yang tersenggung, terketik, terpukul, terbeliung, terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Saya datang dari kampung tidak nak nyemih cadangnya nak drop shot aja. Tahu drop shot? Dia minta ulti main penting kan? Cadangnya nak drop shot aja, atas bola tanggung apa buat? Apa buat? Smash lah, itu pun backhand aja ya. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالعمت فلك الحمد كما أكرمت فعمت وقلت وقلك الحق وحدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم
وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم